Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan barakah, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu bagi segenap hari. Dan pada hari ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk banyak bersalawat kepada baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan, perempuan yang alhamdulillah Allah Ta'ala sekalian, pada hari ini bersempena dengan hari Jumaat ini, kita ingin membaca 10 hadis. 10 hadis yang berkait dengan saat mustajab pada hari Jumaat. Sebagaimana kita sedia maklum, kita biasa mendengar daripada alim ulama kita membaca hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada hari Jumaat ini ada satu waktu ataupun satu ketika yang jika doa kita bertepatan dengan saat itu, nescaya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis itulah yang ingin kita baca. Dan hadis ini kita nakalkan daripada satu kitab yang diberi tajuk Al-Jumu'atu wa Fadluhu, Jumaat dan juga kelebihannya, oleh salah seorang ulama hadis, tokoh hadis, bukan sekadar ulama tapi tokoh hadis yang masyhur dari kalangan salafus salih yang seangkatan dengan Imam Bukhari, mana hidup satu zaman yang hampir sama, iaitu yang namakan seorang tokoh hadis yang hidup pada zaman yang hampir sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah dan sebagainya, iaitu tokoh yang diberi nama Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Marwazi, lahir pada tahun 202 Hijrah dan wafat 292 Hijrah. InsyaAllah kita mulakan pembacaan kerana masa tidak mengizinkan, dan kita ingin selesaikan 10 hadis insyaAllah pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Qadhi Al-Qadhi Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Marwazi yang lahir pada tahun 200 Hijrah, wafat 292 Hijrah. Babu ma jaa anna fil jumu'ati sa'atan yustajabu fiha ad-du'a. Bab hadis, bab yang memuatkan hadis bahawa pada hari Jumaat, bukan ada bagi tuan-tuan yang ada kitab, download kitab, pindah sikit. Bab berkenaan dengan hadis bahawa pada hari Jumaat terdapat satu saat atau satu masa yang dimustajabkan doa padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Bundar, kata pengarang kitab kita ini Bundar, iaitu guru beliau, syekh beliau, memberitahu kami katanya, Husain bin Hasan memberitahu kami katanya, Ibnu Aun memberitahu kami, hadis dari Muhammad yang mengambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu sahabat Nabi, yang menceritakan telah berkata Abul Qasim iaitu panggilan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha rajulun qa'imun yusalli yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu iyahu.
Sesungguhnya pada hari Jumaat, kata Nabi SAW, benar-benar terdapat satu saat yang mustajab doa, di mana tidak memohon seseorang kepada Allah sebarang kebaikan pada saat tersebut, melainkan Allah akan mengurniakan kepadanya permohonan itu. Ya, bila kita berdoa, doa kita menepati saat itu, kata Nabi, dan pasti akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pentahqiq kitab, hadis ini isnadnya adalah sahih. Hadis ini turut terdapat dalam Sahih Muslim dan juga Sunan Al-Kubra Imam An-Nasai. Hadis ini, kalau tuan-tuan dan puan sekalian biasa mendengar hadis musalsal biyaumil Jumu'ah. Hadis musalsal, hadis dipanggil urutan hari Jumaat. Inilah hadisnya, iaitu berdasarkan kepada riwayat Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Dia meriwayatkan secara musalsal. Kerana hari ini hari Jumaat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila dia menyampaikan hadis ini, oleh kerana hadis ini disampaikan pada hari Jumaat, Abu Hurairah mendengar pada hari Jumaat, maka Abu Hurairah meriwayatkan kepada tabi'in pun hari Jumaat juga. Kemudian tabi'in yang bernama Abdullah bin Utbah, Ubaidillah bin Abdullah, Abi Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah pun dia menyampaikan hari Jumaat juga. Jadi berentetanlah sampai kepada Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya Musalsal Al-Musalsalat. Dia menyatakan haddatsana Abdullah bin Muhammad fi yaumil Jumu'ah. Guru dia iaitu Abdullah bin Muhammad memberitahu kami pada hari Jumaat. Hadis inilah. Kemudian haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Hasan bin Al-Hasan. Mana guru kepada guru Imam Abu Nuaim Al-Afani pun meriwayatkan, menyampaikan pada hari Jumaat juga. Dan kebetulan alhamdulillah saya pernah menghadiri satu kuliah secara online lah, daripada seorang ulama, itu Dr. Ahmad Al-Janabi pada hari Jumaat. Dia menghuraikan Aqidah Tahawiyah yang dianjurkan oleh Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Dia baca kutulah hari Jumaat, dia pun baca hadis ini, hadis musalsal hari Jumaat ini, dan dia ijazahkan dengan ijazah yang am. Alhamdulillah, jadi anak pun maknanya sempat pernah mendengar hadis musalsal ini daripada ulama. Yang mudah-mudahan kita sebut qabil itulah, kita terima. Cuma para ulama mengulas hadis musalsal ini, sebuah hadis itu sahih, tapi musalsal itu periwayatan pada hari Jumaat itu dhaif. Itu perlu ambil peringatan lah. Hadis sahih, tapi musalsal itu adalah dhaif. Kemudian hadis yang kedua kita pada hari ini, kata Imam Al-Marwazi, hadatsana Ibrahim bin Ar'arah. Ibrahim bin Ar'arah beritahu kami, katanya Ibnu Abi Fudaik beritahu kami, katanya Ad-Dhahak bin Osman beritahu kami, sehinggalah sampai sanad kepada sahabat Nabi itu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam menceritakan, aku bertanya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menemui di dalam kitab Allah, ini Taurat. Kerana Abdullah bin Salam, sahabat ini, sahabat yang masyhur, sebelum dia masuk Islam, dia adalah seorang pendeta Yahudi yang biasa membaca kitab Taurat. Kemudian dia masuk Islam, dan dia pernah tanya, ya Rasulullah, dia pernah menemui dalam kitab Taurat, sesungguhnya kami, yakni penganut ataupun orang-orang yang pernah membaca kitab Taurat, pernah menemui di dalam kitab Allah, ini Taurat, bahawa pada hari Jumaat terdapat satu saat di mana tidak menepati saat itu seorang hamba beriman yang mengerjakan salat lalu memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan menunaikan hajatnya. Berkata Abdullah, Rasulullah menunjukkan isyarat tangannya kepadaku, menunjukkan yang dimaksudkan bahagian dari saat yang singkat. Jadi
Bila Abdullah bin Salam tanya, "Ya Rasulullah, kami menemui dalam kitab Taurat, Allah bagi tahu dalam kitab Taurat bahwasanya pada hari Jumaat itu ada satu saat yang mustajab doa." Lalu Nabi tunjuk isyarat tangan. Maksud kamu saat yang singkat itu kah? Lalu Abdullah kata, "Ya, itu ya Rasulullah, saat yang sangat singkat itu." Lalu aku bertanya Nabi, "Bilakah saat itu ya Rasulullah?" Bilakah saat itu ya Rasulullah? Beliau ini Nabi SAW menjawab, di hujung dari saat-saat siang. Mana ada di hujung siang. Nanti akan jumpa hadis selepas ini, Nabi menyebutkan secara lebih jelas hujung siang itu. Saat mustajab doa itu dalam hadis ini menyebutkan di hujung siang. Aku bertanya lagi, bukankah saat itu bukan saat untuk salat? Beliau menjawab, benar. Nabi menjawab, benar. Namun apabila seseorang itu telah mengerjakan salat, kemudian dia terus duduk untuk menunggu salat berikutnya, di mana tidak menahannya dari ke mana-mana melainkan kerana menunggu salat, maka dia seperti berada di dalam salat. Jadi saat itu saat yang singkat. Dan selepas hadis selepas ini akan beritahu kepada kita, iaitu selepas asar. Saat itu selepas asar. Dan sebab itu ramai para ulama pada hari Jumaat selepas asar, dia akan hadir ke mana-mana masjid lebih awal, beriktikaf di masjid itu, dan sambil-sambil menunggu salat, yakni maghrib, mereka akan mengambil kesempatan untuk berdoa. Kerana hadis ini Nabi menyebutkan bahawa tidak ada seseorang yang mengerjakan salat pada saat itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, melainkan doanya akan dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Jadi apabila Nabi sebut saat itu ialah di hujung siang, yakni selepas asar, dan dikait pula dengan semayang tadi ni. Jadi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia tanya, bukankah waktu itu bukan waktu yang dibolehkan salat? Jadi lalu Nabi kata, ya, walaupun begitu, orang yang menunggu salat sama seperti berada dalam salat. Kerana orang yang hadir ke masjid lebih awal, menunggu salat maghrib, walaupun dari segi zahir dia tidak salat, tapi oleh kerana dia menunggu salat, maka dia seperti berada dalam salat. Kemudian dia berdoa pula, maka doanya bila menepati saat itu pasti akan dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, hadis yang kedua ini kata pentahqiq, hadis ini sahih. Hadis ini turut terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan Ibnu Majah. Hadis yang ketiga, qala al-musannif hadatsana Abu al-Ash'as hadatsana Bishr bin Mufaddal. Abu al-Ash'as memberitahu kami, katanya Bishr bin Mufaddal memberitahu kami, sehinggalah sanad sampai kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang menceritakan Abu al-Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya inna fil jumu'ati la sa'atan, sesungguhnya pada hari Jumaat terdapat satu saat, satu ketika ataupun satu masa, tidak berbetulan seorang Muslim yang bangun bersalat dan meminta kepada Allah suatu kebaikan, dan melainkan dia akan memberi permintaan itu kepadanya. Dan melainkan dia, ini Allah akan beri permintaan itu kepada dia. Hadis adalah sahih, kata pentahqiq, dan hadis turut terdapat dalam sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Seterusnya, babu ma jaa fi hadhihi sa'ah annaha ba'dal asri. Bab pada menyatakan hadis bahawa saat mustajab doa itu ialah selepas asar. Qal musannif hadatsana Bundar hadatsana Ibnu Abi Adi. Bundar memberitahu kami, katanya Ibnu Abi Adi memberitahu kami dengan sanad yang sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menceritakan, kata Abu Hurairah, saat mustajab doa pada hari Jumaat itu ialah selepas asar. Selepas asar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, qal musannif hadatsana Qasim ibnu Yazid al-Wazan hadatsana Waqi'. Qasim bin Yazid al-Wazan memberitahu kami, Waqi' memberitahu kami, katanya
Sufyan memberitahu kami katanya, sehinggalah sanad sampai kepada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan sebagaimana tadi juga, iaitu saat yang diharapkan untuk mustajab doa itu yang disebut oleh Nabi dalam hadis sebelum ini ialah pada hari Jumaat, iaitu selepas asar. Selepas asar. Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang ni kita berada dalam waktu asar. Dah sikit sangat dah dekat nak habis asar. Jadi berdoalah, mari kita berdoa dengan singkat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik warham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa washabihi. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Sambung hadis kita insya-Allah. Hadis babu ma ja man qala musannif babu man qala as-sa'atu allati turja fil jumu'ati 'inda khurujil imam. Bab pada menyatakan pandangan yang menyatakan bahawa saat yang diharapkan mustajab doa itu ialah ketika imam keluar untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi ada dua qaul lah berdasarkan pada hadis. Ada dua hadis. Satu hadis menyatakan saat yang mustajab doa pada hari Jumaat itu ialah selepas asar hingga maghrib. Dan ada hadis menyatakan bahawa saat mustajab doa itu ialah apabila imam memulakan majlis solat hari Jumaat sehinggalah selesai Jumaat. Maka hadis yang ke-6 kita pada ini, hadatsana Suraij bin Yunus, hadatsana Hushaim. Suraij bin Yunus memberitahu kami, kata Imam Al-Marwazi, sehinggalah sanad sehingga sampai kepada Aun bin Hasirah yang berkata, saat yang diharapkan untuk termakbulnya doa pada hari Jumaat itu ialah masa di antara keluarnya imam hinggalah selesai solat Jumaat ditunaikan. Kata pentahqiq, asar ini isnadnya adalah sahih. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7. Qala Imam Al-Marwazi, hadatsana Suraij, hadatsana Hushaim. Suraij memberitahu kami katanya, Hushaim beritahu kami katanya, sehinggalah sanad yang sampai kepada Abi Burdah. Abi Burdah berkata, aku bersama dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Lalu dia bertanya kepadaku. Kata Abi Burdah, Abi Burdah ini kalau tak silapnya anak kepada sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Tapi dalam hadis ini dialog dia dengan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar. Jadi kata dia Ibnu Umar, dia satu hari dia bersama dengan Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar bertanya kepada dia. Bertanya tentang saat yang mustajab doa pada hari Jumaat. Wahai Abu Burdah, tahukah kamu bila saat mustajabnya doa pada hari Jumaat? Aku menjawab, ia adalah saat yang dipilih Allah untuk dikerjakan salat di dalamnya atau padanya. Dia Ibnu Umar lantas mengusap kepalaku, kerana Abu Burdah ni masih kecil lah banding dengan Ibnu Umar, mendoakan keberkatan ke atasku dan menyukai jawapan yang aku berikan. Maknanya walaupun mungkin dalam usia yang kecil, tapi dia dah ada ilmu, dan selepas hadis selepas ini kita dapat mengetahui bahasanya ilmu yang dia dapat itu daripada ayahnya, itu Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi hadis ini jelas pengesahan daripada sahabat Nabi sendiri, iaitu Abdullah bin Umar, bahasanya saat yang mustajab doa itu ialah pada ketika imam berada di atas mimbar dan sehinggalah selesai solat Jumaat ditunaikan. Jadi orang lelaki yang hadir solat Jumaat, bahkan orang perempuan di rumah sekalipun, bila mengetahui solat Jumaat sedang berlangsung, maka ambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana saat itu adalah saat yang mustajab doa kepada Allah Taala.
Jadi hadis ini kata pentahqiq diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Menurut Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, isnadnya adalah qawi. Hadis ini sanadnya adalah kuat. Hadis yang sahih insya-Allah. Hadis yang berikut yang ke-8, hadatsana Ahmad bin Isa. Kata pengarang iaitu Imam Al-Marwazi, kata dia guru dia Ahmad bin Isa meriwayatkan, memberitahu bahawa hadatsana Ibnu Wahb memberitahu, sehinggalah sanad sampai kepada Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari yang menceritakan, Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, apakah kamu mendengar bapakmu, bapak dia iaitu Abu Musa al-Asy'ari, memberitahu hadis yang didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan saat yang mustajab doa pada hari Jumaat. Jadi Abu Musa, sahabat Nabi Ibnu Umar, dia tanya Abu Burdah, kamu pernah tak dengar daripada ayah kamu, iaitu ayah dia siapa? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masyhur. Pernahkah kamu dengar ayah kamu beritahu bila saat mustajabnya doa pada hari Jumaat, sebagaimana yang disebut di Nabi hadisnya itu? Lalu aku menjawab, kata Abu Burdah, aku menjawab, ya, aku telah mendengarnya dari ayahku. Kata beliau, yakni kata ayahku, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, kata ayahku yang Abu Musa al-Asy'ari, dia kata dia bahawasanya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, saat itu ialah masa di antara imam duduk di atas mimbar hingga selesai solat dilaksanakan. Jadi solat Jumaat dilaksanakan. Berkata pentahqiq, hadis ini turut direkodkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Al-Baihaqi. Jadi menjadi sedia maklumlah tuan-tuan sekalian, bila hadis itu sudah ada dalam Sahih Muslim, maka telah disepakati oleh ulama bahasanya semua hadis dalam Sahih Muslim adalah hadis yang sahih. Qal musannif babu ma jaa fi man mata yaumal jumu'ati aw lailatul jumu'ah. Bab berkenaan dengan hadis tentang orang yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Hadis ini tidak ada kaitan sangat dengan tajuk kita. Tajuk kita hadis berkenaan dengan waktu yang mustajab doa pada hari Jumaat. Tapi dalam kitab Imam Marwazi yang kita induk tadi ni, yang bertajuk Jumaat wa fadlu, al-Jumaat wa fadlu, itu hadis tentang waktu tu ada 8 saja. Tapi tajuk 10. Jadi anda terpaksa ambil 2 lagi hadis dalam kitab tersebut untuk genapkan jadi 10. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, nanti ada masa lain lagi anda akan terjemah lagi kitab itu. Kerana dalam kitab Imam Al-Marwazi yang bertajuk Al-Jumu'atu wa Fadluha, Jumaat dan juga kelebihannya itu, banyak hadis tentang Jumaat, tentang mandi hari Jumaat, selawat pada Nabi pada hari Jumaat, apa yang berlaku pada hari Jumaat. Itu banyak hadis itu, jadi kita terjemah sikit demi sikit. Selepas ini kita akan adakan lagi majlis bacaan hadis berkenaan hari Jumaat, insya-Allah. Hadis-hadis dalam bab-bab yang lain pula, sehinggalah mudah-mudahan selesailah semua hadis kita terjemahkan daripada kitab Imam Al-Marwazi itu. Hadis yang ke-9 ini berkait dengan orang yang mati pada hari Jumaat. Qala al-musannif al-Imam Al-Marwazi rahimahullah, hadatsana Daud bin Rashid dan juga Al-Hasan bin Yusuf memberitahu kami dengan sanad yang sampai kepada sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati wuqiya fitnatal qabri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa mati pada hari Jumaat, sesiapa mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, terpelihara dari fitnah kubur. Terpelihara dia daripada fitnah kubur. Fitnah kubur ni apa dia? Siksaan kubur. Siksaan kubur, insya-Allah. Tapi ini rezeki bagi orang yang beriman. Orang beriman yang, kerana mati ni kita tak boleh buat-buat. Jangan bunuh diri pula untuk mati pada hari Jumaat. Kerana hadis menyatakan, wala'iyazbillah, siapa yang bunuh diri, maka dia akan berada dalam neraka
dan dia akan mengulangi perbuatan bunuh diri itu selama-lama dalam neraka. Kata ulama, oleh kerana dia ada iman, maka maksud selama-lama itu adalah dalam tempoh yang sangat panjang. Walaupun dia akan keluar juga dengan kalimah la ilaha illallah yang ada dalam hati dia itu, tapi dia akan duduk dalam neraka dalam tempoh yang sangat panjang. Hadis ini menurut pentahqiq, turut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi, darjat hadis adalah sahih. Jadi pentahqiq itu ada dicatat dalam nota buku kita tu, tuan-tuan boleh tengoklah siapa yang mentahqiq. Nuskhah yang kita baca ni adalah nuskhah yang diterbitkan oleh percetakan Darul Ammar Jordan. Pentahqiq iaitu Syekh Samir bin Amin Az-Zuhairi. Penting pentahqiq ni, kerana kita pun dalam nak beramal ni seboleh-bolehnya kita nak tahulah darjat hadis itu. Sekurang-kurangnya hadis yang dhaif, kerana pada jumhur ulama menyatakan hadis dhaif harus diamalkan dalam fadilat amal. Tapi hadis palsu tak boleh. Hadis palsu ni hadis pembohong. Jadi kita sendiri pun dalam hidup tak boleh terima riwayat pembohong, maka apatah lagi orang yang berbohong tentang hadis Nabi SAW. Jadi sekurang-kurangnya hadis dhaif, kerana jumhur ulama menyatakan bahawa hadis dhaif harus diamalkan dalam fadilat amalan. Hadis yang terakhir kita pada hari ini, Hadatsana Muhammad bin Hassan Al-Azraq qala musannif babu ma jaa anna Nabi SAW qala akthiru alayya min as-salati yaumal jumu'ah. Bab saranan Nabi SAW, banyaklah berselawat ke atasku pada hari Jumaat. Banyaklah berselawat padaku, pada bab hadis tentang saranan Nabi, di mana kata Nabi, banyaklah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Qala al-Imam al-Marwazi rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumi fid dharaini. Amin. Hadatsana Muhammad bin Hassan Al-Azraq. Muhammad bin Hassan Al-Azraq memberitahu kami, dan juga Sufyan bin Waqi' memberitahu kami dengan sanad yang sampai kepada sahabat yang bernama Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Kata dia, Aus yang menceritakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kamu yang terbaik ialah hari Jumaat. Kata Nabi, hari Jumaat ini di antara hari-hari kamu yang terbaik. Selain Jumaat, hari yang terbaik dalam setahun iaitu hari Arafah. Hari yang terbaik dalam mingguan pula hari Jumaat. Kerana pada hari itu, yang hari Jumaat, kata Nabi, Nabi Adam AS dijadikan, dijadikan. Pada hari itu diambil nyawanya, dan pada hari itu akan berlaku pekikan kiamat. Pekikan kiamat yang mana yang membangkitkan manusia daripada kubur berlaku juga pada hari kiamat juga, kata Nabi. Maka banyakkanlah berselawat ke atasku pada hari itu, kata Nabi. Banyakkanlah berselawat ke atasku pada kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya selawat kamu akan dibentangkan kepadaku. Akan dibentangkan kepadaku. Jadi kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, ataupun Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Jadi apa saja sirah selawat kita ucapkan bila-bila masa sekalipun, terutama pada hari Jumaat, maka akan disampaikan kepada Nabi SAW oleh Allah Ta'ala. Lalu kami bertanya, kata Aus, kami bertanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana salawat kami akan dibentangkan pada kamu tak kala nanti kamu telah mati dan jasadmu telah rosak? Baginda menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan tanah dari menjamah jasad para Nabi. Jadi Nabi walaupun mati, dari segi kita kata dia hanyalah perpindahan, dia berpindah ke alam sana saja, tapi jasadnya kekal. Dan kata Nabi, siapa berselawat pada dia, termasuk kita insya-Allah, selawat kita tadi ni Nabi tahu. Nabi Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi bahasanya, ya Muhammad, umatmu namanya Fulan bin Fulan telah berselawat kepada kamu
Jadi betapa bertuahnya kita yang rajin bersalawat, dan terutama sekali pada hari Jumaat. Jadi sebab itu sebagian ulama menyatakan bahawa tiap-tiap hari ini kena banyak bersalawat, sekurang-kurangnya 100 kali. Kalau boleh 300 tu lagi baik tiap-tiap hari. Tapi sekurang-kurangnya 100 kali salawat pada Nabi SAW. Ya, salawat yang pendek pun tak apa dah. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Dan sebab kita nak baca banyak, kita baca pendek-pendek. Ya, dan ada hadis menyebutkan siapa bersalawat pada aku 10 kali sehari semalam. Tapi ada ulama kata seboleh-bolehnya 300 satu hari. Hari Jumaat 1000. Hari Jumaat 1000. Cubalah tuan-tuan sekalian, kita salawat banyak pada hari. Demikianlah tuan-tuan sekalian, selesai kita 10 hadis tentang pembacaan hadis. Jadi tuan-tuan dan puan yang berminat dengan majlis bacaan hadis ini, kita akan adakan dari masa ke semasa. Dan semalam pun ana bermusyarat dengan beberapa rakan yang berminat untuk handle majlis qiraatul hadis ataupun sima'ul hadis ini. Kita baca sikit-sikit. Kalau orang Arab, dia baca, sekali baca tu sampai 2 jam, 3 jam, sekali baca sampai 1 hadis, 200 hadis. Kita orang Melayu ni tak mampu kerana kita perlukan pada terjemahan. Jadi ana pun perlu ambil masa untuk menterjemah dan sebagainya. Jadi kita buat satu majlis itu 10 hadis, mungkin kadang-kadang 5 hadis, bahkan mungkin kadang-kadang 2 hadis pun tak apa dah. Yang pentingnya berjalan majlis pembacaan hadis dan juga mendengar hadis ini. Dan bagi tuan-tuan dan perempuan yang berminat untuk menyertai secara tetap, insya-Allah tuan-tuan boleh masuk dalam grup WhatsApp, insya-Allah. Akan dihandle oleh saudara Akif, insya-Allah. Saudara Akif Zakwan akan handle. Dan kita akan keluarkan bila selesai hadis. Contohnya hadis Jumaat wa fadluha Imam Marwazi ini akan terjemah keseluruhan. Bila selesai satu kitab itu, bagi tuan-tuan pun sekalian yang mendengar habis semua selesai, kita akan keluarkan satu ijazah. Ya, satu dia panggil ijazah lah sebagai tanda bahasanya kita mendengar, kita menghadiri dan sebagainya. Itu ijazah tu bukan untuk kita, no? Untuk kita sebagai orang panggil apa? Kita sebut apalah sebagai yang pertama sekali, mudah-mudahanlah ada keberkatan hubungan guru dengan murid, insya-Allah. Dan juga sebagai komitmen dia panggil. Kita akan keluarkan ijazah. Jadi tuan-tuan yang berminat tu, tuan-tuan boleh, yang pertama boleh sertai grup WhatsApp tu, akan buka, nanti akan dihandle oleh Saudara Akif. Dan juga tuan-tuan boleh masukkan nama. Bagi tuan-tuan yang nak ijazah tu, tuan-tuan boleh type nama di komen, ruang komen Facebook tu. Tulis je nama tu. Nanti kita akan, dan juga email. Email lah. Ataupun kalau tuan-tuan masuk grup WhatsApp tu, ijazah itu kita akan sertakan dalam ni lah, dalam WhatsApp tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi kita namakan madrasah kita ini Madrasah Ilmu dan Ulama. Majlis pembacaan hadis dan juga pendengar hadis, Madrasah Al-Ilmu wal Ulama. Al-Ilmu wal Ulama. Jadi insya-Allah dialu-alukanlah tuan-tuan yang ingin menjadi ahli madrasah. Tuan-tuan percuma. Yang tak perlu bayar apa-apa, hadis saja. Cuma bagi tuan-tuan dan puan sekalian yang berada di negeri Perlis, kita akan adakan majlis secara berdepan dengan kitab dipanggil. Ada yang berkitab. Kitab itu saja yang perlu kos. Bagi tuan-tuan yang hadir secara online, tuan-tuan boleh download saja. Muat turun saja secara percuma. Ya. Tapi yang akan hadir berkitab ini di Perlis ini, insya-Allah tuan-tuan dengar saja iklan di mana tuan-tuan hadirlah, insya-Allah. Itu kitab fizikal itu memerlukan kos untuk kita cetak, tapi tuan-tuan yang hadir itu akan dapat buku percuma. Cuma kita buka peluang kepada tuan-tuan dan puan yang ingin wakaf, ingin mendapat pahala dengan cara wakaf, tuan-tuan boleh masuk sertai dia panggil dana untuk kita mencetak, insya-Allah. Ya, dana untuk kita mencetak. Dari masa ke semasa, bila kita buka saja dana itu, tuan-tuan boleh sertai. Bila kita dah cukup
kadar kita perlukan, kita akan tutup lah. Kerana wakaf ni dia mesti ada dia panggil fizikal ya, wakaf itu. Jadi tuan-tuan insya-Allah yang ada dapat buku percuma, tapi buku percuma itu ditaja oleh pewakaf. Jadi selagi mana orang baca buku tu insya-Allah, kerana hadis ini kita perlu simpan. Simpan tuan-tuan sekalian. Kita baca selalu nanti. Nanti kita baca pada anak kita, pesan ke anak kita supaya dia baca pada cucu kita pula. Sampailah kepada cucu-cucu kita nanti insya-Allah. Kerana hadis ini, pembacaan hadis ini tak perlu huraian panjang. Sebagaimana sahabat-sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat pula sampai bertabi-tabi, begitulah. Majlis pembacaan hadis ini tidak memerlukan penghuraian yang panjang. Yang pentingnya adalah hadis itu disampaikan. Dan juga difahami sudah madai. Difahami sudah madai. Dan akan ada sesi lain insya-Allah, hadis untuk kita menghuraikan hadis dan juga memahamkan hadis. Itu sesi yang lain. Demikianlah tuan-tuan sekalian, selesailah sesi kita. Alhamdulillah, bacaan hadis, 10 hadis berkenaan dengan waktu mustajab doa yang diambil daripada kitab Al-Jumu'ah wa Fadluha, karya seorang muhaddisin iaitu Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Marwazi. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq. Doalah tuan-tuan sekalian. Ada masih lagi berbaki lebih kurang dalam 20 minit. Berdoa pada hari Jumaat ni insya-Allah. Termasuk berdoalah untuk ana sama. Tuan-tuan ingat Ustaz Nan, tolong doalah untuk sama insya-Allah. Sama-sama kita berkongsi doa insya-Allah. Sebagaimana Sayyidina Umar sendiri pun dia selalu pesan. Bila dia hadiri, dia menziarah orang sakit, bila dia dengar ada orang nak musafir, dia akan ziarah widang. Dan dia akan pesan, la tansani min du'aik. Jangan lupa daku dalam doa kamu. Itu Sayyidina Umar sendiri, tuan-tuan bayangkanlah. Ahli syurga, minal mubasysyirin bil jannah. Termasuk dalam 10 orang yang telah diberi bisyarah oleh Nabi dengan syurga. Tapi dia sendiri pun minta doa orang lain. Minta doa orang lain. Jadi begitulah kita pun jumpa orang soleh, jumpa kawan-kawan sebelum berpisah dan minta dia doakan kita insya-Allah. Jadi begitulah juga ana pun minta tuan-tuan sekalian doakanlah. Doalah untuk ana, untuk keluarga. Kebetulan hari ini hari lahir ana, insya-Allah mudah-mudahan umur diberkati oleh Allah, dipanjangkan umur dan dapat berkhidmat kepada tuan-tuan lah insya-Allah. Dan juga sekalian umat Islam dalam hadis ini insya-Allah. Dan menterjemahkan hadis dan juga menyampaikan hadis insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.